Assalamualaikum dan selamat selamat datang semua kawan-kawan. Okey, boleh dengar suara tak? Boleh Boleh dengar suara Okey. So kita akan mulakan minggu pertama kita untuk discussion berkenaan dengan kalkulus. So untuk tu saya nak perkenalkan diri dulu bagi siapa yang masih belum kenal saya lagi. Jadi saya akan intro dululah. Okey, sebelum kita mulakan discussion. Dan untuk pengetahuan semua, grup yang saya tubuhkan merupakan satu program kecil program kecil Jom Belajar Kalkulus. Maksudnya program ni khas untuk kita buat perbincangan untuk belajar sama-sama. Okey, topik kalkulus tu. Okey, jadi saya nak intro dulu berkenaan dengan diri saya. So, okey, ini adalah berkenaan dengan saya. So, nama saya ialah Nur Syamirul Amin. So, kamu semua boleh panggil saya Yul atau Mirul. Kalau rasa senang, panggillah Yul kan. So, tak ada masalah. Umur 21 tahun dan saya duduk Johor. Dan lepasan diploma UPSI dan sekarang masuk UTHM bidang statistik industri. Okey. Jadi saya nak bagi nasihat dulu sebelum apa-apa, sebelum kita mulakan discussion hari ini. So perkara penting untuk kita semua perlu ada dalam setiap kali semester atau setiap kali kalau nak belajar mesti kena ada better planning lah, kena ada timetable dan sebagainya. So kena ada perancangan awal macam mana kita nak uruskan masa dengan baik, macam mana kita nak manage masa untuk belajar dan sebagainya. Sebab sekarang ni pun waktu yang kita boleh discuss adalah pada waktu hujung minggu. Walaupun sekarang ni tengah cuti Deepavali, tapi memang kita memang anggap bahawa masa tu tak mencukupi untuk study. Sebab minggu depan dah masuk week kelima. Okay, jadi kita kena start study lah daripada sekarang. So apa yang paling penting adalah kita kena juga ada disiplin. So kalau discussion start pukul 8 suku, so kita akan start pukul 8 suku lah. Memang pukul 8.15 memang akan terus start. Okay, dan untuk seterusnya, ni good time management tu kena ada lah, melibatkan masa dan sebagainya. Attendance tu kalau boleh kita sentiasa ada lah untuk discussion. Sebab apa? Sebab tak ada miss. Okay, tajuk kalkulus ni sangat berat dan sangat susah. Sebab tu kita perlu ada lah, kena ada. Tapi kalau busy tak apalah, tak paksa pun. Okay, dan seterusnya adalah minat. So kalau korang semua masuk grup tu adalah sebab minat lah nak join. Okay. So korang juga boleh describe pula. Korang juga boleh subscribe saya punya YouTube channel. Dan itu sajalah berkenaan dengan saya. Jadi selebihnya awak boleh kenal lagi dengan saya pada setiap masa yang akan datang lah. Alright, so next kita akan kenal platform yang kita akan gunakan. So platform yang kita akan gunakan adalah, sekejap dah present ke? Okay dah. So platform yang kita akan gunakan adalah platform Google Classroom. Sebab apa kita guna platform Google Classroom? Sebab platform ni dia sangat luas untuk kita akses maklumat macam nota ke. Nota kat sini sentiasa akan diupdate pada setiap minggu. Cumanya ikutlah, kalau saya free saya akan buat nota lah. Dan mudah-mudahan saya boleh buat nota yang baik untuk setiap minggu lah untuk topik-topik yang akan datang. So ni baru chapter 1, lepas ni akan ada chapter 1.1 chapter 1.2 untuk continuity dan sebagainya. So memang nak buat nota ni memang makan masa dan dia agak stressful lah. Dan nak buat nota ni kena ada pengetahuan dulu lah baru boleh buat nota. So nota ni saya rujuk daripada Google, campur YouTube, campur buku. So saya combine jadikan satu nota. Dan doakanlah supaya saya dapat buat nota dengan mudah. Okay, dan lebih ceria supaya kita senang nak rujuk. Okay, dan untuk rakaman sentiasa akan ada dan kita akan masukkan dalam ni dan juga masuk dalam YouTube. So ada playlist lah nanti.
Okay, so kat sini kita dah ada 6 orang yang daftar masuk sini. Ada lagi tapi belum masuk lagi lah dalam Google Classroom. Okay, untuk tu kat sini kita ada satu nota yang biasa kita tengok ni. Okay, nota ni juga sebenarnya ada example, ada penyelesaian, ada contoh jalan kerja dan jawapan. Dan juga bekalkan, okay, dibekalkan juga latihan. Okay, latihan ni adalah untuk kita kukuhkan macam mana cara nak lakukan soalan-soalan tersebut. Dan setiap jawapan akan diuploadkan pada setiap minggu. So nanti akan ada jawapan. Okay, ada answers boleh rujuk. Answers tu juga dah siap sebenarnya. Okay, kalau kita lihat di sini. Okay, tengok kat sini answers pun dah siap. So kalau tengok answers tu ada banyak kat sini. Cumanya jalan kerja dia agak berterabur sikit. So kena pandai-pandai tengok lah. Okay, so answers ni tak nak tunjuk dulu. Biar dulu. So nak buat nota dan answers dalam masa seminggu memang makan masa yang sangat banyak. Jadi mudah-mudahan semua dapat jadikan program ini sebagai program yang bermanfaat lah untuk masing-masing. Jadi itu saja berkenaan dengan Google Classroom. So kita akan masuk kepada topik limit. So kita akan discuss sama-sama. Okay, ada apa-apa nak tanya tak berkenaan dengan Google Classroom? Tak ada Okay. Alright. Sekejap nak tutup PowerPoint. Oh, ya, lagi satu. Kalau nak minta ulang, nak minta apa, lainkan sikit ke bagi tahu sebab takut terlaju sangat. Alright. So kita tengok kat sini, kita akan sebelum kita masuk topik ni kita akan pergi kepada proforma. Kita ada 3 proforma. So kita lihatlah salah satunya kat sini, okey. Kita ambil lah mana-mana pun sama je kan. Okey, dalam proforma ni kita nak cover topik concept of limit. Okay, hari ni kita nak cover concept of limit. Kita nak cover cases of non-existent limit. Maksudnya kita nak cover apa yang dimaksudkan dengan limit, apa yang macam mana kita nak bezakan limit tu wujud ataupun tidak, dan macam mana kita nak mengira limit tu. Kita juga akan masuk kepada topik limits at infinity. So hari ni kita akan belajar ni lah 4 benda ni. Kita akan belajar terus. Siapa yang tak tahu lagi atau mungkin lupa-lupa tak apa, kita boleh go through lah. Okay, first kita nak pergi kepada konsep. Okay, kita nak pergi kepada konsep. So konsep ni lebih kepada properties. Okay, konsep ni adalah lebih kepada properties dan kita lihat di sinilah. Okay, kita lihat ni flow sahaja, sekali jalan sahaja. So kalau limit ni dalam bahasa Melayu adalah had. Okay. Limit dalam bahasa Melayu adalah had. Bermaksud dalam had tak akan ada, maksudnya had tu adalah sesuatu nilai yang menuju ke arah X. Okay, maksudnya kalau X tu menuju ke arah A, jadi sesuatu nilai tu menuju ke arah A lah. Okay, nanti kita lihatlah lebih dalam lagi. Ini just arrow dia sahaja. So kalau kat sini kita ada contoh limit 5. Okay, limit 5 maksudnya had bagi 5 dan diberi kat sini X menuju 3. Okay, X menuju 3 maksudnya kalau nilai X tu menuju kepada 3, so kita boleh lukiskan satu gambaran kat sini. Kita ada paksi X. Okay, ni X kan. Okay, ni contohnya 3. Ni 2, ni 1, ni 0. So kalau X tu menuju ke 3, mungkin kita boleh anggap bahawa dia punya nilai dia akan menjadi macam ni lah. Tapi X tu tak sama dengan 3 maksudnya X tu tak sama dengan 3. Jadi kita kena faham dia akan ada satu had kat sini. Had maksudnya kita menuju sahaja kepada 3. Okay. So kat sini kita boleh nampak gambaran bahawa X tu menuju kepada 3 untuk contoh yang pertama. Dan kalau X, kalau kat sini dia tak ada pemboleh ubah X, jadi memang automatik kita akan nampak bahawa had dia adalah 5. So had dia menuju kepada 5. Itulah maksud dia. Okay, dia maksudnya macam tu ibarat dia. Okay, macam mana tak gambaran dia kita pernah lupa dah.
Okay, nanti kita tengoklah soalan yang sebenar. Nanti kita tengok soalan yang sebenar. Sebab ini kurang sikit nampak. Okey, yang ni B, maksudnya kalau ada nilai X. Yang tadi beza dia C adalah pemalar. Okey, maksudnya dekat example 1 ni, dia tak ada langsung huruf X. Tapi apa jadi kalau yang ada huruf X? Okey, maksudnya kita terus gantikan nilai X tu dengan negatif 2. Dan height di sini adalah negatif 2. Yang ni boleh nampak lah. Okey, yang ni boleh nampak bahawa kalau kita ada paksi X, okey, kita ada paksi X. So ni graf dia. Contohnya ni 1, ni kosong, 1, negatif 1 dan negatif 2. So had negatif 2 maksudnya di sinilah. Okey, di sini had dia. So macam mana gambaran dia, mungkin macam ni atau mungkin macam ni. Okey, had had dia adalah negatif 2. So kita pun nampaklah gambaran yang ni apabila X menuju kepada negatif 2. Okay, yang ni senang je sebab apa? Sebab had ni kita cuma gantikan je nilai X tu dengan nilai yang menuju tu. Apa yang dituju tu. So kalau X dekat sini, terus sajalah gantikan dia dengan negatif 2. So tak perlu risau. Okay, ini adalah properties yang korang semua boleh lihat. Kalau lihat kat sini, tengok kat sini X pun ganti dengan 4. So 4 kuasa 2 dapat 16. Kan? Ni properties ni kita just lihat sahaja contoh dia. Hanya gantikan nilai X. Okey, hanya gantikan nilai X. Tapi ingat ya, X tu bukannya 4. So kita cuma ganti je lah untuk cari nilai had. Ini senang je semua ganti sahaja. Okey, ni X ni kita gantikan dengan 2. Okey, so kalau apa-apa yang melibatkan had, yang ada nombor, kita cuma ganti sahaja. Tak perlu risau. Okey, jadi kita boleh tengok kat sini, satu contoh, dia properties ni banyak tau. Jadi saya tak perlu nak explain, korang just boleh tengok je. Korang boleh tengok dan korang boleh aplikasikan. Okay, so konsep of limit ni maksud dia adalah had yang kita nak anggap bahawa nilai tu tak ada langsung kawasan X tu. Macam tadi kan? Kat sini, X tak sama dengan 2. Okay, maksudnya had dia mestilah hampir dengan negatif 2. X tak sama dengan negatif 2. Okay, maksudnya nilai tu hampir je dengan negatif 2. Tapi bukan negatif 2. Kena ingat tu. Okay, itu adalah konsep bagi had. Okay, so kita lihat satu contoh, example 1. Okay, kita lihat example 1 kat sini. Yang ni kita boleh tengok sama-sama. Evaluate limit bagi X menuju kepada 1. Jadi kan, bila X menuju kepada 1, kita pun gantikan je function yang ada ni dengan X tu sama dengan 1. So kita pun boleh tulis sebagai limit X pergi ke 1 dan kita tuliskan X kuasa 2 tolak dengan limit X1. Okey, gantikan dengan 1. Kemudian tolakkan dengan limit X pergi kepada 1, 2. Ataupun kalau malas nak tulis limit ni, kita boleh je 1 pula, limit X. Macam ni. Kalau kita malas nak tulis limit ni, sebab dia macam complicated kan. So kita boleh je hilangkan limit ni dengan menggantikan. Okay, kita boleh hilangkan limit ni dengan menggantikan X sama dengan 1. So kaedah lain, okay, alternative way, kaedah lain kaedah lain kita boleh gunakan seperti ganti je terus. Okay, 1 kuasa 2 ambil balik kat sini X ni kan. X tu kita gantikan dengan 1. Kemudian tolak 1, tolak 2. Terus je gantikan. Boleh kita guna kaedah ni. So kaedah ni lagi cepat lah. Lagi tak adalah complicated sangat. Okay, so 1 kuasa 2 bersamaan dengan 1. So kita tekan je lah kalkulator ni. Boleh kira. 1 kuasa 2 tolak 1, tolak 2. So dapat negatif 2. Maksudnya kat sini, untuk kita cari nilai had, kita boleh gantikan nilai X menuju kepada apa itu dengan function yang diberi.
So ganti je lah, tak perlu takut. Okey, betul tak? Sama tak dengan contoh ni? Okey, sama. So apa yang perlu kita buat adalah terus je ganti. Sama juga dengan yang sebelah. Okey, sama juga dengan yang B. Kita boleh ganti. So kalau diberi kat sini X implies to ataupun X menuju kepada 2 ni, so ganti je lah. Okey, kita gantikan 2 kuasa 2 tambah 2 kali 2 tolak 3. Perkan dengan 2 kuasa 2 tambah 2 tambah 1. Maksudnya setiap nilai X, setiap nilai X ni kita gantikan dengan had tersebut. Had pula dengan apa yang ditujukan tersebut. Okey, untuk dapatkan nilai had. Okey, so 2 kuasa 2 4. Okey, 4 tambah 2 kali 2 4. So 4 campur 4 8. 8 tolak 3 dapat 5. Okey, 2 kuasa 2 4. 4 campur 2 6. Campur 1 7. Sama tak? Okey, sama. So maksudnya kita terus gantikan dalam bentuk persamaan tersebut. Senang je. Okey, sekejap Okey, so ini adalah contoh apabila kita nak menggantikan Okey, ini kita menggunakan properties. Okey, kita menggunakan properties yang pertama tadi iaitu menggantikan nilai X tadi. Cumanya kat sini kan, dia sebenarnya ada banyak kita boleh nampak kat sini. Bahagi ni maksudnya kita boleh terus dia aplikasikan dalam dia punya properties kat sini. Kalau bahagi tu maksudnya apa? Macam ni lah ibarat dia kat sini. Dia bahagi. Dia buat limit. Dia tulis satu-satulah limit X menuju berapa bahagi dengan limit X menuju berapa. Tapi kalau tak nak tulis pun tak apa. Kita boleh je terus guna ganti. Okey, tak payah tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okey, ni properties yang kita gunakan. Dia banyak sebenarnya. So kita boleh tengok kat sini. Tapi kalau rajin buatlah macam ni, boleh. Okey, yang ni untuk darab. Okey, yang atas ni untuk tolak. Ni untuk tolak untuk soalan A tadi sama. Okay, kita lihat pada contoh yang kedua. Okay, tadi kita ganti je kan? Kita ganti dapat jawapan, itulah had dia. Senang. Okay, maksudnya kita terus je gantikan dapat nilai dia. Tapi apa jadi kalau kita ganti tapi kita dapat jawapan error. Okay, so kita lihat kat sini Kita lihat kat sini contoh lain. X menuju kepada 6. Maksudnya kita gantikan X tu dengan 6. So kita pun buatlah 36 tolak dengan 6 kuasa 2. Perkan dengan 6 tolak 6. Kita akan dapat 0 bahagi 0. Sebab apa? 36 tolak 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 kan 36. So 36 tolak 36 dapat 0. 6 tolak 6 pun dapat 0. Kalau kita tekan kalkulator, jawapan dia bukan 0 0 bahagi 0. Jawapan dia adalah math error. Jawapan dia adalah math error. Bila math error, maksudnya kat sini kita boleh tuliskan dia sebagai undefined. Tiada jawapan. Undefined adalah tiada jawapan. Bukan kosong Kosong dengan undefined lain. Kosong tak sama dengan undefined. Tapi kita kena faham kalau dapat kosong, kosong lah maksudnya. Tapi kalau kita dapat math error, maksudnya undefined. Bila undefined, baru kita boleh gunakan kaedah lain. Kita boleh gunakan kaedah lain iaitu dengan sama ada kita gunakan kaedah lain, kita boleh faktorkan atau kita boleh darabkan dengan darab dengan konjugat.
Okey, suit conjugate. Ikutlah. Kalau ada suit, darab dengan suit conjugate. Tapi kalau tak ada suit, automatik kita gunakan faktor. Okey, kita kena faktor. So, kaedah ni kita tak boleh guna. Ini undefined tak boleh guna. So, kita kena pastikan supaya kita dapat had tu dengan baik. So, kita pun gunakan alternatif yang lain iaitu dengan menggunakan kaedah faktor. Okey, sebab dekat sini semuanya nombor biasa. Okey, ni tak ada pun bentuk radikal. Dia hanyalah nombor biasa. Nombor 36, nombor kuasa 2 dan sebagainya. Dia nombor biasa. So, kita pun faktorkan dia. Kita pun tulis. Ni kalau tak tahu faktor ni, macam mana nak buat ni? Tekan je lah calculator EQN. Kalau tak tahulah. So, biasa saya suka EQN. So, EQN dulu. Okay. Dia silap. Okay, sekejap EQN. Okay, so kita pilihlah negatif 1, 0 dengan 36. So dapat X sama dengan 6, X tolak 6. So maksudnya kita boleh faham bahawa dia ada dua jawapan lah. X tolak 6, X tambah 6. Kita boleh je faktorkan macam ni. Kalau ni malas sangatlah nak EQN. Okay. So yang bawah ni akan kekal samalah. Dia akan jadi 6 tolak X ataupun apa? Ataupun ni. Kita tukar dia jadi apa? Kita boleh tukar dia jadi X tolak 6, X tambah 6. Okey, yang bawah ni kita boleh tukarkan dia jadi inilah. Negatif 6 tambah X. Macam itulah something. Ataupun X tolak 6. Sama je. Okey, ataupun kita tak payah guna EQN, kita terus je faktorkan bahagi dengan 6 dengan inilah, kita terus keluarkan dia jadi 6 tolak X. Macam tu something pun boleh, tak ada masalah. Dia akan jadi macam ni. Pun boleh tak ada masalah. Kalau siapa yang boleh buat terus buatlah, tapi kalau siapa yang tak boleh buat terus EQN. Tapi yang ni kena betulkan baliklah bawah dia supaya sama dengan yang atas. So kalau yang bawah ni dengan yang atas ni dah sama, contohnya kalau kita dah betulkan kedudukan dia, so kita dah betulkan dia jadi X tolak 6 something lah. Kita potong je lah. Okay, kita potong. So kita boleh tinggal X tambah 6. Tapi ingat tau, kita belum gantikan dia lagi. Okay, kita belum gantikan dia lagi. So kita kena tulis limit. Limit X 6. Kena tulislah sebab kita belum gantikan X tu lagi. Okay. Cumanya siapa-siapa yang boleh congak terus congak sebabnya ni penyelesaian yang sangat panjang. Kalau boleh terus yang guna yang apa ni, cara ni yang kita boleh faktorkan ni, terus je guna. Tak ada masalah. Siapa yang mahir gunalah yang ni. So akhir sekali kita gantikan, kita dapat 6 tambah 6. Okey, iaitu 12. 12 ialah akhir jawapan. Betul tak? 12 sampai. Kita check. Betul lah. Okey, ni kat sini kita boleh lihat lah. Ni jalan kerja yang terpendek. Kita lihat di sini. Dia terus dia faktorkan. Okey, kat sini example dia buat terus, dia potong atas bawah yang sama, numerator dengan denominator. So yang tinggal tu kita ganti je lah, 6 tambah 6, 12. Okey, sama dengan yang ni, E ni pun sama. Kalau kita lihat, kita faktorkan dengan keluarkan X sahaja. Lepas tu potonglah X tu. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, kita faktorkan yang atas. So kita tukarkan, kita keluarkan X dia. So X dia akan berkurang 1 lah. Okey, dia akan berkurang. So dia akan jadi macam ni. X kuasa 2 tolak 2X tambah 3. Dia akan masing-masing berkurang kuasa sebab kita dah keluarkan X. Okey, bawah pun kita faktorkan juga supaya kita dapat potong X tu. Okey, dia jadi macam inilah kod.
Sebab apa kita tak nak terus ganti? Sebab bila kita ganti terus, dia akan dapat undetermined ataupun undefined. So maksudnya kita terus gunakan kaedah faktor, baru kita dapat nilai. So kita pun potonglah. Dan kita boleh dapat hasil dia, inilah pecahan dia. Okey, dan kita pun terus dia gantikan. So kita dapat negatif 3/2. Kenapa kita dapat negatif 3/2? Sebabnya X tu sama dengan kosong. So kalau X sama dengan kosong, so kita boleh cancel X ni. Kita boleh cancel X ni, kita tinggal 3/-2. So automatically kita akan dapat negatif 3/2 lah. So kalau X sama dengan kosong ni paling best. Sebab kita boleh cancelkan X tu. Okay, gantikan X tu dengan kosong. Okay, ni berkenaan dengan basic lah. Okay. Kita tengok lagi sikit. Okay, untuk soalan E. Okay, soalan E, kat mana yang ada sud konjugat? Dekat atas atau kat bawah? Untuk soalan E, kat mana sud konjugat dia? Kat atas ataupun dekat bawah? Tahu tak kat mana? Untuk soalan E. Atas atau bawah? Kat mana sud konjugat dia? Atas atau bawah? Okey, sud konjugat dia adalah dekat atas. Sebab kita nampak dia punya simbol radikal. Simbol punca kuasa ni, okey, simbol punca kuasa tu adalah dia punya ni sud. So kalau kita tengok kat sini, simbol sud ni, oops. Okey, dia kan punca kuasa kan. So kita anggap dia sebagai sud lah. Alright. So kita kena kalikan dengan sud konjugat dia, dan sud konjugat berada dekat atas. Okey, so kita pun tengok, okey, atas ni ada sud. So kita pun darabkan dengan sud konjugat dia. Cumanya sud konjugat ni kita ubah simbol dia. Kalau dia gunakan tolak, kita gunakan tambah. Okey, kalau dia guna tolak, kita guna tambah. Yang ni lah simbol ni. So, simbol bawah pula, simbol atas ni. Kalau dia negatif, kita tukar dia jadi positif. So kita tambahlah. Okey, so kita tulis kat sini, atas bawah dia sama. Kalau sud konjugat, maksudnya kita darabkan samalah atas bawah. So kita selesaikan, kita darabkan. Okey, kita darabkan ni apa, punca kuasa X dengan punca kuasa X ni kita darabkan, dia akan dapat X sahaja, dan negatif 1 dengan positif 1 dia akan dapat tolak 1. Okey, perkan dengan yang bawah ni kita jangan expand dia akan jadi X tolak 1 sud, okey, X tolak 1 sud ataupun punca kuasa X tambah 1. Yang ni tolong jangan expand jangan expand. Jangan expand. Okay, kenapa kita tak nak expand? Okay, kalau kita expand, kita tak boleh potong. Okay, kalau kita tak expand, kita boleh potong. So kalau kita tengok kat sini, atas sama dengan bawah, so kita pun potonglah. Okay, sebab atas sama dengan bawah, kita potong. So apa jadi? Kita gantikan sahaja hasil dia. So kalau kita dapat 1/,
punca kuasa X tambah 1. So kita pun gantilah X tu dengan 1. So 1 bahagi dengan punca kuasa 1 tambah 1. Kita akan dapat 1/2. Okey, sebab apa? Punca kuasa 1 bersamaan dengan 1. So 1 campur 1, 2. So kita dapatlah pecahan 1/2. Okey, kita gantikan dia. Kat sini kita gantikan dia, kita letak warna biru lah. So senang je, jangan expand. Okay, same goes to F. F pun sama. Yang ni korang semua dah ada basic kan? Okay, E Okay. Untuk suit konjugat, okay, untuk suit konjugat ni, kalau kita lihat, yang mana ada simbol radical. Okay, ni nama dia simbol radical. Simbol radical ni, maksud dia, bentuk dia macam punca kuasa. Tak kisahlah dekat pecahan tu kat mana, atas ke kat bawah. Jadi kita kena determine dulu, atas atau bawah. Atas atau bawah. So kalau kita tengok kat sini, suit radical dia berada dekat atas kan? Jadi kan, kita pun akan darabkan dengan satu lagi fraction. Okey, kita akan darabkan dengan satu lagi fraction yang sama dengan suit radical tadi. Okey, yang sama. Dia ada punca kuasa X, dia ada 1, tapi simbol kat tengah ni kita kena tukar. Kalau simbol dia positif, kita tukar dia jadi negatif kat sini. Tapi kalau simbol sekarang ni dia negatif kan? Dia akan jadi positif. Okey, maksudnya kita cari dulu, determine dulu yang mana suit suit konjugat tu. Okey, suit konjugat ni adalah yang macam ni So kita darabkan atas dengan bawah ni mesti sama. Fraction dia atas dengan bawah mesti sama. Itu kita panggil dia sebagai suit konjugat. Okey, cara nak darab dia senang. Okey, cara nak darab dia sangat senang. Kalau yang atas ni kan, kita kan darabkan macam ni. So, untuk suit konjugat ni, okey, first step, kita faham bahawa kita akan darabkan punca kuasa X dengan punca kuasa X, betul tak? Okey, so punca kuasa X darab dengan punca kuasa X, dia akan dapat X tu balik. Sebab tu kan, dia adalah ibarat seperti senang sahaja sebabnya punca kuasa darab punca kuasa dia akan dapat biasa sahaja. Dia akan hilang. Okey, punca kuasa darab punca kuasa dia akan hilang. Dia akan jadi X biasalah. Kemudian, yang ni kalau kita darab ni, okey, kalau kita darab ni, sama je dia akan dapat punca kuasa X. Lepas tu kita darab lagi 1, negatif 1 darab dengan punca kuasa X. So kalau kita buat macam tu, kita expand satu-satu, kita akan dapat macam ni. Okey. Punca kuasa X darab dengan 1, dia akan dapat punca kuasa X. Positif Kemudian, kalau kita expand lagi macam biasa, negatif 1 darab dengan punca kuasa X ni, dia akan dapat tolak. Dia akan dapat sama. So benda dua-dua ni kan sama nilai dia. So kalau punca kuasa X tolak dengan punca kuasa X, dia akan habis. Dia akan cancel. Okay. Jadi untuk suit radical, cara darab dia sangat senang. Kita ambil A, B. Kita ambil dua satu A, satu B. A tu belah kiri, B tu belah kanan. Okay, A tu belah kiri, B tu belah kanan. So A ni hilangkan dia punya suit tu. Yang suit ni hilangkan. Okay. Manakala B ni kita kuasakan 2. Okey, kita kuasakan 2. So 1 kuasa 2 bersama dengan berapa? 1 kuasa 2 tekan kalkulator dapat berapa? 1 kuasa 2 dapat 1. Sebab tu kita tulis kat sini jawapan dia 1. Dan dia sentiasa tolak. Okey, dan dia sentiasa tolak. Tak boleh negatif. Tak boleh positif, sentiasa tolak. Jadi kan, rumus yang kita boleh aplikasikan dekat atas ni, okey, formula adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, ini adalah formula dia. Okey, sebab tu kan, kalau punca kuasa X, kalau kita kuasa 2, kita akan dapat X sahaja. Nampak tak? Ini untuk A. Kalau B,
negatif 1 pula. 1 kuasa 2 bersama dengan 1. So A adalah X, B adalah 1. Nampak tak? A adalah X, B adalah 1. Okey, tak apa. Kalau ni rasa susah sebab mungkin first time kan. Ada yang first time belajar konjugat ni. So kita tengok lagi untuk F. Okey. So kalau yang ni kita dah tengok dia punya perjalanan dia, cara nak cari sub konjugat. Okey, kita tengok lagi sekali untuk F. Okey. Firstly, determine dulu. Kat mana konjugat dia? Atas atau bawah? Okay. Kita punya sub konjugat kita adalah di bawah. Sebab kita jumpa simbol radikal. Okay. So ni adalah sub konjugat. Okay. So untuk sub konjugat ni, kita buat macam mana? Okay, kita limit X implies 4. Ambil balik soalan tu, X tolak 4 per dengan punca kuasa X tolak 2. Ambil balik soalan tu. Okay, kita darab. Okay, kita darab. Ni. Yang ni tengok betul-betul. Bila sub konjugat dia dekat bawah, okay, bila sub konjugat dia dekat bawah, kita akan darab benda yang sama dekat sub konjugat ni. Ambil sebiji sama. Okay, punca kuasa X dengan 2. So kita tulis kat sini punca kuasa X dengan 2. Ambil nilai A dengan B dia. Okay, ambil nilai A dengan B dia sama. Okay, untuk sekarang simbol yang digunakan adalah tolak. Jadi sekarang agak-agak simbol apa yang kita perlu gunakan? Kalau tolak akan jadi tambah. Okay, ikut simbol tengah ni. Dia berlawanan. Okay. So, untuk sub konjugat ni, dia ada denominator juga. So, denominator dengan numerator dia mesti sama. Okay, sebiji sama atas bawah. Okay, macam ni. Cumanya cara nak expand tu, cara nak kita darab tu, okay, kita kena gunakan formula A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, so kita tengok kat sini. Apabila sub konjugat berada dekat bawah, okay, apabila sub konjugat berada dekat bawah, yang atas jangan expand, yang atas biarkan macam ni. Okay, yang atas biarkan macam ni. So, biar kekal. Jangan usik apa-apa atas tu. Cuma rapatkan sahaja. Okay, yang bawah ni kita gunakan formula A kuasa 2 darab, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, siapa A dia? A dia adalah punca kuasa X. So, kita pun tulis punca kuasa X. Kuasa 2. Macam ni punca kuasa X, kuasa 2, tolak. Okay, tolak dengan B dia. Okay, B dia adalah 2. So, kita pun tulislah 2 kuasa 2. Macam ni. Ini sebenarnya formula yang kita nampak detail. Okay, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, so bila kita nampak kat sini, A kuasa 2 dia adalah punca kuasa X. So, kita boleh cancel. Kuasa 2 dengan punca kuasa boleh cancel. Okay, sebab tu, kita tulis kat sini jawapan dia akan jadi lim X go to 4. Yang atas salin, jangan usik apa-apa. Okay, yang ni X bawah ni kita akan cancelkan kuasa 2 dengan punca kuasa ni, dia akan jadi X sahaja. Okay, tengok warna biru ni X sahaja. Tolak mesti tolak. Dan 2 kuasa 2 ni akan jadi 4. Nampak tak? Dia maksudnya formula kita gunakan dekat sub radikal ni adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Hanya untuk sub konjugat sahaja. Sub radikal pula. Hanya untuk sub konjugat. Tapi ikut tau. Kalau sub konjugat dia kat bawah lah cara dia. Kalau sub konjugat dia dekat atas lah cara dia kan. Ni atas. Yang ni bawah. Ikut je. Sub konjugat dia boleh mana-mana, atas atau bawah. Okay, and then dah settle kira-kira macam ni, dah darab. Okay, dah darab dengan sub konjugat dan sebagainya. Kita boleh cancel, kita boleh potong.
Okay, potonglah X tolak 4 ni. Potong. So, apa yang tinggal? Limit X go to 4. So, dia akan dapat punca kuasa X tambah 2. Okay, ini sahaja yang tinggal. So, ganti je lah. Punca kuasa 4. Okay, punca kuasa 4 tambah 2. Sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Okay. Tak pun tekan je kalkulator. Okay, tekan je kalkulator. Punca kuasa 4 tambah 2. Oops. Tambah 2. Dapat 4. Okay. Kenapa kita kena gunakan kaedah darab sud radikal ni? Kenapa kita tak nak ganti je awal-awal kan? Kenapa kita tak nak ganti awal-awal? Sebab kalau kita ganti awal-awal, dia akan dapat undetermined. Okay, undetermined ataupun undefined. Yalah, sebab X tolak 4. Kalau 4 tolak 4, kosong lah kan? Lepas tu punca kuasa X tolak 2. Kalau punca kuasa 4 tolak 2 akan dapat kosong juga. So maksudnya, bila kosong per kosong, dia akan jadi undetermined. Sebab tu kita gunakan kaedah. Kaedah apa yang kita guna ni? Kaedah darab dengan sud konjugat. Sebab tu kita kena tahu dulu. First kita kena test. Adakah kita gantikan tu kita dapat nilai? Kalau tak ada nilai, undetermined, automatically dua kaedah ni. Okay, automatically dua kaedah ni. Apa dia? Faktorkan atau darabkan dengan sud konjugat. Ikut soalan. Kalau soalan tu ada radikal, guna sud konjugat. Kalau soalan tu tak ada radikal jangan guna sud konjugat. Gunalah faktorkan. So ada dua cara. Dan ada lagi banyak cara yang kita kena explore nanti. Okey, untuk sud konjugat ni, okey tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Tulis je apa-apa kat ruangan komen. Okey, alright. Semua boleh follow Siapa yang tak sempat salin, tak apa. Ini hanyalah untuk explanation. Sebab apa? Sebab kita dah sediakan pengiraan kat sini. Okey? So tak perlu nak takut-takut sangat kalau tak sempat salin. Kalau nak salin juga tak apa. Itu terlebih rajau boleh salin nanti Okey. Sebab apa kita sediakan jalan kerja kat sini? Sebab senang. Kalau pelajar dia tertinggal, apa orang panggil? Tertinggal salin, tak apalah, boleh rujuk balik kat sini. Cumanya yang penting korang kena tengok macam mana perjalanan jalan kerja tu. Yang tu penting. Okay, so sekarang dah pukul 9, kita ada lagi 1 jam suku. So kita bagi rehat dalam masa 2 minit. Okay, 2 minit untuk rehat, minum air, cuci-cuci muka dulu ke apa ke kan. Okay, sebab nanti kita nak sambung lagi susah lah. So kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya terus kat sini. Okay, faham dengan jayanya. Okay, good. Lah, sebab dah ingat kan, cuma lupa-lupa sikit. Alright. Tak apa, benda ni kita ajar slow-slow tak nak laju-laju pun. Kenapa nak rushing kan? Nama pun discussion. Ada berapa example lagi? Ada banyak sebenarnya, tapi insya-Allah sempat.
Okay, so kita sambung sikit. Kat sini kita lihat example tu kita ganti-ganti je. Senang kita ganti-ganti macam tadi. So kita test, try and error. Evaluate soalan ni, limit X kepada 1 positif. Apa benda ni? Adakah 1 positif ni bernilai 1? So kita kena faham apa itu yang dimasukkan dengan 1 tambah. Okey, 1 tambah ni maksud dia kalau kita ada satu satah kertas. So X ni Y. Sorry lah saya ingat. Okay, so kalau contohnya sini 1 kan, sini 2, sini 3 dan sebagainya. Okay, untuk nilai 1 tambah ni, dia sebenarnya bukannya pada X1, tapi dia adalah pada X yang hampir dengan 1. Okay, contohnya 1.001. Ini kita boleh tuliskan sebagai 1 tambah. Maksudnya nombor yang ke depan, nombor yang ke kanan. Kita ada ke kanan. Kita ada ke kanan sebab dia maksudnya simbol tambah tu maksudnya dia adalah right hand, tangan kanan. Okey, tangan kanan kita macam ni. Macam ke kanan lah. Kalau kita punya simbol dia adalah 1 negatif, maksudnya dia akan jadi left hand. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi tangan kiri ataupun ke kiri lah. Dan nilai dia adalah mungkin awak boleh katakan kurang daripada 1. Contohnya 0.999. Tapi dia mesti hampir. Sangat hampir dengan nombor tersebut. Okey, sangat hampir dengan nombor tersebut. Dan kena ingat ya, X tak sama dengan 1. Ini khas untuk had. Okey, ini khas untuk had. Alright. Tapi untuk kes soalan ni, apa-apa pun kita kena try test and error. Okey, kita kena try test and error untuk gantikan X sama dengan 1. Mesti kena. Okey, mesti kena Itu memang simbol ni sebenarnya walaupun dia adalah 1.001, tapi kita tetap gantikan dia dengan 1. Sebab kita memang akan gantikan X dengan 1. Nanti kita tengok lagi So kita try. Limit X menuju kepada 1 positif adalah kita gantikan X tu dengan 1. Okey, so kita gantikan X tu dengan 1. So kita buat macam ni. Gantikan X tu dengan 1. Memang 1 Jangan tanya kenapa tak gantikan X tu dengan 1.001. Sebab memang formula dia macam tu. Memang kena ganti dengan 1. Ikut je nombor depan ni. Jangan tertipu dengan simbol tambah kecil ni. Simbol tambah kecil ni sebenarnya nak menunjukkan bahawa dia adalah right hand ataupun left hand. Itu sahaja. Tapi cara dia still sama macam contoh 1. Cuma gantikan sahaja. So kalau 1 tolak 1, jawapan dia akan jadi overall punca kosong. So automatic jawapan dia kosong. Okey, sekejap kalau kita try tekan kalkulator, adakah jawapan kosong ni make error? Tak ada kan? Jawapan dia kosong je. Tak ada pun dia cakap make error. So maksudnya jawapan dia kosong. Dia define dia define tapi jawapan dia kosong. So jawapan dia kosong lah. Gitu. Okey, senang. Ganti je. Macam soalan example 1. Dia still lagi define. Sebab kalau kita try error tadi, kita buat macam ni. Punca kuasa kosong. Jawapan dia kosong. Still wujud. Benda ni wujud. Had dia wujud Had dia wujud. Okay, had dia wujud. Define define. Boleh dibaca lah maksudnya. Sebab awak kena ingat kosong tak sama dengan undefined. Kosong tak sama dengan undefined. Kena ingat tu. Okay, kita try yang kat sini pula. Okay, limit X implies negatif 2 ni lah. Negatif. Tapi kena ingat kita still lagi jangan tertipu dengan simbol tolak ni. Kita masih lagi sama cara yang sama macam tadi. Negatif 2 ni ganti je lah dengan X tu. Jangan tertipu dengan simbol negatif ni. Cuma yang negatif ni menunjukkan bahawa dia left hand je. Kalau ada tulang ikan macam tadi, X tu kan, paksi X tu.
Okay, 4CS ni contoh. Okay, ni kosong. Ni 2, ni negatif 2. Ni contoh dia cuma beza dia menunjukkan bahawa left hand tu belah kiri. Dia belah negatif. Itu je. Okay. So kita tengoklah apa dia punya ni penghasilan jawapan dia tu. Okay, kita pun tulis kat sini, kita gantikan dia sebagai 4 tolak negatif 2 kuasa 2. Okay, ni. X tu kita ubahkan jadi negatif 2. Still sama tau, jangan tertipu dengan simbol tolak ni. So 4 tolak dengan negatif 2 kuasa 2 dapat berapa?